Dengan bantuan gambar rajah berlabel, terangkan bagaimana petua tangan kiri Fleming digunakan. Oh, okey. Dia suruh terangkan, nak suruh kita terangkan bagaimana nak guna petua tangan kiri Fleming. Oh, ni soalan dia. Okey, bagaimana petua tangan kiri Fleming digunakan? Okey, kena buat apa? Gambar rajah berlabel. So kena lukis lah sikit jari, lukis sikit jari. Tak pandai apalah lukis macam tu. Lepas tu buatlah sikit jari telunjuk besar pula kat tengah-tengah ni buatlah jari tengah, lepas tu tutup sekurang-kurangnya lah. Okey, tak apa boleh labelkan jari, ibu jari, tunjuk ibu jari. Ibu jari tulis kat sini ibu jari, label ibu jari. Okey, apa tu ibu jari ni tunjuk arah apa? Arah daya. Ni apa? Jari telunjuk. Okey, lukisan tak cantik tak apa, macam saya tulisan tak cantik tak apa, tapi saya dah labelkan dia. Saya labelkan. Label tu penting. Jari telunjuk untuk apa? Arah medan magnet. Okey, yang ketiga, jari tengah. Jari tengah untuk apa? Jari tengah adalah untuk arah arus. Okey. Jari tengah boleh mungkin setengah tempat dia gunakan jari hantu dan sebagainya lah. Okey, macam ni je. Sebab lukisan kita tak cantik. Tapi kalau lukisan cantik tu mungkin tak payah label. Dia terus cakap lukis ibu jari lukis cantik, arah daya. Sebab orang nampak tu, oh itu ibu jari. Macam saya ni tak nampak ni ibu jari ke jari kelingking ke, tak nampak kan. Jadi apabila tak nampak, tak jelas, kita labelkan. Kita labelkan. Jangan stres pula. Lukisan aku tak cantik macam ni. Tak apa. Yang penting setiap lukisan tu kita labelkan. Ada soalan? Sebab dia suruh apa? Gambar raja terangkan bagaimana nak guna je. Okey. Apa dia? Kalau tak lukis memang tak dapat markah tu. Yelah tak dapat lah sebab dia suruh apa ni? Dengan bantuan gambar rajah berlabel. Okey. Itu dia punya soalan dia. Okey. Soalan yang ketiga. Rajah 2 dan rajah 3 menunjukkan arus aruhan yang terhasil apabila terdapat gerakan relatif antara sebatang magnet bar dan juga solenoid. Okey, so bila kita nampak je perkataan ni, gerakan relatif, arus aruhan, so kita terus pergi kepada standard kandungan 4.2, aruhan elektromagnet. So apa yang dimaksudkan dengan aruhan elektromagnet? Sudah dah tanya dekat situ aruhan elektromagnet kan. Soalan nombor 4 ya. Okey. Apakah maksud arus aruhan? Ini gambar tu. Soalan A. Kita tengok kat gambar tu. Okey, ni ada X, ada kutub utara, ada kutub selatan, magnet bar. Okey, gambar dia sama. Gambar sama. Tengok bilangan lilitan pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, bilangan lilitan dia sama. Okey, ini kalau keluar soalan kepada awak ni. Soalan perbandingan ke apa ke, awak kena tengok gambar. Magnet bar sama pula. Utara. Oh, kutub kat sini. Ini Y, ni X. Oh, yang beza kat mana? Yang beza adalah arah arus aruhan tu. Arus aruhan yang berbeza. Okey, tak apalah. Kita pergi kepada soalan yang pertama dahulu. Okay, apakah maksud arus aruhan? Apa dia? Itu Amir dah beritahu dah. Arus aruhan ialah arus yang dihasilkan dalam suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan sebuah magnet. Okey,
Boleh? Ya. Aruhan elektromagnet ialah penghasilan DGE aruhan yang terhasil disebabkan wujud gerakan relatif antara konduktor dan medan magnet pun boleh. Ataupun DGE aruhan yang terhasil disebabkan wujud perubahan flux magnet. Yang itulah paling mudah. Arus aruhan ialah DGE aruhan yang dihasilkan disebabkan oleh perubahan flux magnet. Okey, perubahan flux magnet tu berlaku macam mana? Perubahan flux magnet tu berlaku disebabkan wujud gerakan relatif antara siapa dengan siapa? Antara konduktor dan juga medan magnet. Okey, itulah So kalau faham itu soal-soal panjang awak punya jawapan awak. Okey, yang penting apa? DGE aruhan yang disebabkan oleh perubahan flux magnet. Okey, berdasarkan arah arus yang diberikan dalam rajah 2 dan rajah 3, nyatakan kekutuban magnet di hujung X dengan Y. Okey, so yang sini mudah sahaja. Kita lukis. Kita tengok yang rajah 2. Tengok rajah 2. Okey, kita ikut je flow arus ni. So arus ni daripada belakang ke depan. Arus bergerak daripada belakang solenoid pergi daripada belakang apa ni? Rod ni, belakang rod dia ke depan. So kita lukis arah anak panah dia. Okey, semua anak panah ni ke bawah. Semua kat sini samalah bawah semua. Okey, arus tadi bergerak daripada mana? Daripada belakang rod kan? Daripada belakang rod. So kat sini awak gunakan petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan. Okey. Awak ada pen kan? Awak ada pen. Cuba awak pegang pen. Awak jadikan pen tu sebagai rod. Pen tu sebagai rod. Kemudian awak genggam. Ikut daripada belakang ke depan. Okey. Awak akan dapat X ni sebagai apa? X ni awak akan dapat sebagai utara. Okey, tu kalau dalam exam tak nampak awak jadikan pen tu sebagai rod awak. Sebagai rod, gelung, sebagai rod. Okey, nampak Okey, tu nampak. So X sebagai utara. Okey, pergi pula dekat rajah 3. Lukis yang sama. So kita nampak semua ni semua ke atas. Okey. Jadi sama juga ambil awak punya pen. So awak cuba ikut empat jari awak tu awak ikut arah arus tu. Jadi arus tu nak ke depan kan? Dia nak macam nak genggam. Genggam ke depan, macam genggam ke depan. So utaranya kat mana? Utara kat sini. Jadi Y ni akan jadi apa? Y akan jadi selatan. Okey, faham? Ke mana kita nak tentukan kekutuban dia? Cikgu. Ya. Hari ni cikgu Raja 3 tu boleh ulang balik ke? Okey, yang rajah 3 ni. Okey, sekarang yang rajah 3 ni mula-mula kita tengok arah arus. So kita lukis arah arus ni pada setiap solenoid ni kita nampak arah arus ni dia daripada depan bergerak ke belakang kan. Dia punya arah dia. Okey. So awak ambil pen, kemudian tangan awak petua genggaman tangan kanan ni, awak genggamkan dia. Genggam ikut arah. Genggam macam tu. Genggam. Ini pen, genggam. Ikut. Dia tak sama dengan Raja 2. Raja 2 tadi saya daripada bawah. Okey, Raja 2 saya daripada bawah. Saya genggam. Okey. Raja 3 ni daripada atas. Saya genggam saya gerakkan daripada atas. Okey. Yang Raja 2 daripada bawah saya genggam. Raja yang 3 saya genggam daripada atas. Sebab apa? Saya ikut arah arus yang saya lukis pada solenoid. Boleh Farah?
Boleh cikgu. Okey, so ibu jari sentiasa, ibu jari kalau petu genggaman tangan kanan untuk menentukan kutub, ibu jari tu sentiasa menunjuk arah utara. So kalau satu kutub tu utara, kutub yang satu lagi tu akan jadi selatan. Okay, C. Boleh saya teruskan kepada C ya? Nyatakan arah gerakan magnet bar dalam rajah 2 dan rajah 3. Okey, so kita kena tahu sekarang ni magnet bar ni nak pergi bergerak ke dalam solenoid tu atau keluar solenoid. Okey, sekarang kita tengok ni kutub ni adalah kutub utara, dekat X pun kutub utara. Okey, so kalau yang ni kita nak rujuk kepada hukum apa? Hukum Lenz. Okey, rujuk kepada hukum Lenz. So, kita buka semula nota hukum Lenz dan kalau kita nampak kalau magnet masuk utara masuk dia akan jadi pada solenoid pun utara kan. Maksudnya apa kesimpulan saya bagi itu, kalau masuk kutub dia sama, kalau keluar kutubnya berbeza. Ingat tak yang saya ajar itu kan? Kalau masuk dia akan dapat kutub yang sama. So kat sini kita nampak X utara, dekat magnet bar pun utara. Maksudnya magnet ni magnet masuk ke dalam solenoid. Okey, itu untuk rajah 2. Rajah 3, magnet bar utara. Tapi dekat solenoid selatan. Kutub dia berbeza. Kalau kutub berbeza maksudnya dia keluar ataupun menjauhi. Okey. So, apakah arah gerakan? Oh, dia cakap arah gerakan. So, arah gerakan ni macam-macam lah boleh guna. Contoh untuk rajah 2, awak lukis ke mana ni? Ke kiri kan? So, untuk rajah 2 bergerak ke kiri ya. Arah magnet ke kiri. Okey, untuk rajah 3 ke mana awak lukis? Lukis ke kanan, betul tak? So, arah magnet ke kanan. Mungkinlah jawapan-jawapan yang lain mungkin diterima. Untuk rajah 2 tu mendekati. Rajah 3 menjauhi. Itu mungkin istilah-istilah yang boleh digunakan. Tapi sebaiknya awak jawab berdasarkan apa yang awak nampak. Ke kiri ke kanan ke. Jawab macam tu. Boleh? So jawapan untuk C, rajah 2 ke kiri. Magnet bergerak ke kiri. Magnet bergerak ke kiri. Lepas tu dalam rajah 3, magnet bergerak ke kanan. Sebab apa dia tanya arah magnet. Betul tak? Arah gerakan magnet bar. Soalan ni boleh bertukar je. Soalan ni boleh bertukar. Mungkin magnet tu dia kekal. Dia tak boleh tanya, nyatakan arah gerakan solenoid. Nyatakan arah gerakan solenoid. Pun boleh dapat soalan yang begitu. Okey, kita pergi kepada D. Cadangkan dua cara. Ya. Kalau soalan tadi yang cikgu, soalan contoh tu kan gerakan solenoid tu. Bukan Okay, solenoid ni dia cikgu. Oh, solenoid ni sebenarnya kita boleh gerak-gerakkan dia. Tapi cuma dia susah sikit lah. Berbanding dengan kita gerakkan magnet bar. Magnet bar dia senang kita gerakkan. Sebab solenoid ni sebab kita dah lilit, lepas tu kita dah sambungkan dengan galvanometer, dia jadi susah sikit untuk kita gerakkan. Nak gerakkan solenoid tak ada masalah, tak cuma susah sikit je. Ya. Okey, contohnya kalau soalan E, nyatakan arah gerakan solenoid. Gerakan solenoid. Kalau arah gerakan solenoid, macam mana dia jadi utara? Sebab solenoid bergerak ke solenoid bergerak ke kanan. Rajah poin 2, rajah 2, solenoid ke kanan. Rajah 3, solenoid ke kiri. Dia menjauhi. Dia berbeza lah. Berbeza dengan kalau magnet yang bergerak. Arah tu. Okey, D. Cadangkan dua cara untuk menambah magnitude arus aruhan. Okey, apa dia dalam kes yang ini? Kita tambahkan kelajuan, betul tak?
ada 3 faktor kan yang dinyatakan oleh hukum Faraday. Hukum Faraday dia cerita berkaitan, hukum Faraday bincangkan berkaitan dengan magnitude DGE teruh. Di mana DGE aruhan berkadar terus dengan kadar perubahan flux magnet. Okey, bagaimana untuk meningkatkan perubahan flux magnet? Yang pertama, tambahkan laju gerakan magnet ataupun gerakan relatif. Yang kedua, kita tambahkan bilangan lilitan solenoid. Yang ketiga, kita boleh gunakan menambahkan kekuatan magnet, menambahkan kekuatan medan magnet. Itu 3 cadangan. Cuma sekarang ni dia minta 2 cadangan saja. So bila minta 2 cadangan, bagi 2. Sekurang-kurangnya berilah 2. Okey, soalan yang keempat. Sebuah transformer menurunkan voltan daripada 240 volt ke 6 volt. So sekarang ni menurunkan voltan. Transformer menurunkan voltan. Maksudnya kat sini dia gunakan apa? Transformer injak transformer injak turun. Tak turun. Apa fungsi transformer? Okay, fungsi transformer adalah untuk meningkatkan atau mengurangkan voltan output. Okay, so 240 volt ni akan jadi voltan primer, 6 volt ni akan jadi voltan sekunder. Untuk sebuah alat elektronik, arus dalam gegulung primer. So arus dalam gegulung primer, so kita VP adalah sama dengan 240 volt. Okey, arus primer adalah bersamaan dengan 0.18 ampere. Voltan sekunder adalah bersamaan dengan 6 volt. Yang kita nak cari adalah berapakah arus sekunder. Okey, so kita ada V dengan I sahaja. Nyatakan anggapan yang perlu dibuat dalam perhitungan anda. So apabila ada V dengan I, dia merujuk kepada kuasa lah. Kuasa dekat primer sama dengan kuasa dekat sekunder. Kuasa input sama dengan kuasa output. So apabila kita nak gunakan kuasa input sama dengan kuasa output, apa anggapan yang kita kena buat? Ini adalah transformer unggul. Okey, maksudnya apa transformer unggul ni? Tiada tenaga ataupun tiada kuasa yang hilang ke persekitaran ataupun sebagainya lah. Tiada kuasa yang hilang semasa proses penghantaran. Okey, itu maksudnya transformer unggul. So, apa rumus kuasa? Kuasa rumusnya adalah sama dengan VI. Ini rumus kuasa. So, kita gantikan P kuasa primer sama dengan kuasa sekunder. Jadi, kuasa sama dengan VI. VP IP adalah sama dengan VS IS. So gantikan nilai ataupun nak tinggalkan sahaja I terus pun boleh. I sekunder adalah sama dengan VP IP bahagi dengan VS. So kita gantikan nilai. VP adalah 240, IP 0.18 bahagi dengan 6 volt. So berapakah arus dekat sekunder? Arus sekunder adalah bersamaan dengan 7.2 ampere. Okey. Pada 7.2 ampere. Okey, nyatakan anggapan kita bahawa kehilangan tenaga daripada transformer tidak boleh kehilangan tenaga daripada transformer ni kita abaikan. Maksudnya ia adalah transformer unggul. Mudah sahajalah pengiraan transformer kat sini. Hanya ada 2 je kan dia punya rumus. Mudah sahaja. Okey, Rajah 5 pula. Soalan yang kelima.
Rajah 4 menunjukkan 2 biji berbola logam yang serupa dan sebatang tiup kuprum. Okey, ada tiup kuprum. Sebiji berbola itu ialah magnet neodymium. Manakala sebiji bola lagi ialah berbola keluli. Reka bentuk satu aktiviti yang dapat mengenal pasti berbola manakah ia magnet neodymium. Jelaskan jelaskan prinsip fizik yang boleh digunakan untuk aktiviti ini. Okey, kat sini antara dua biji bola ni kita tak tahu mana satu magnet, mana satu magnet neodymium, mana satu berbola keluli, kita tak tahu. Tapi kita boleh uji ya, kita boleh uji. Bagaimana kita nak uji? Kita akan masukkan berbola keluli ni dalam tiup kuprum. Macam mana kita buat? Kita lukis tiup kuprum secara tegak. Okey, ni tiup kuprum. Okey, dekat bawah ni awak letaklah apa-apa span ke apa span, contohnya span. Nak mengurangkan inertia masa dia jatuh je Benda yang lembut lah, tak kisahlah span ke, buku ke, kain ke, tak kisah. So letakkan berbola tadi kat atas. Okey, macam mana kita nak mengkaji, kita nak menguji ia magnet neodymium ataupun sebaliknya. Pertama kita akan lepaskan berbola satu demi satu. Pertama kita lepaskan. Okey, kita dah lukis tiup kuprum, betul letak span kat bawah. So apa kita nak buat lepas tu, kita lepaskan berbola. Berbola lah. Berbola di dalam tiup kuprum. Okey. Bagaimana kita nak tengok? Kita tengok dari segi masa yang diambil untuk berbola tu sampai. Okey, berbola yang mengambil masa lebih panjang, ialah berbola magnet neodymium. Okey. Neodymium. Neodymium. Okey, berbola yang masanya lebih panjang ialah berbola magnet neodymium. Kenapa berlaku macam tu? Sebab apa? Semasa berbola neodymium ni dia kena magnet. Betul tak? Dia magnet. Jadi apabila magnet dia masuk dalam satu bahan yang keluli, dia akan menyebabkan berlaku pemotongan flux magnet. Garis magnet akan memotong tiup kuprum. Dia akan memotonglah garis-garis dia. Akan menyebabkan terhasil arus pusar di dalam tiup kuprum. Okey, macam tu. Tu secara penerangan dia lah. Jelaskan dia nak apa, reka bentuk aktiviti yang mengenal pasti menggunakan magnet. Jelaskan prinsip fizik yang digunakan. Okey, prinsip fizik yang kita gunakan kat sini apa? Aruhan elektromagnet arus pusar. Semana saya nak buat ayat dia. Lepaskan berbola dalam tiup kuprum, berbola yang masa lebih panjang ialah berbola magnet neodymium. Okey, sambunglah ayat dia. Apa dia? Kita nak jelaskan kenapa kan? Okey, kenapa kita cakap magnet neodymium dia mengambil masa yang panjang? Itu jawab nak cari tu. Kenapa? Penjelasannya apabila berbola magnet neodymium jatuh, garis medan
magnet memotong. Tube kuprum. Okey. Okey, arus pusat dihasilkan lah Arus pusat dihasilkan. Okey, so arus pusat dihasilkan. So berlaku pemotongan flux tu apa kita belajar sebelum ni? Hukum Lenz kan? Kita belajar hukum Lenz kan? Betul. Okey, hukum Lenz. Hukum Lenz dia cakap apa? Perubahan arus pusat yang terhasil dalam medan magnet, dia akan menentang gerakan berbola magnet neodymium. Okay. Arus pusat ataupun arus aruhan arus aruhan yang dihasilkan menentang perubahan flux kan, menentang gerakan kat sini dihasilkan menentang gerakan berbola magnet. Okey. Sebabkan dia menentang tu lah, dia menentang perubahan, so dia akan menyebabkan pergerakan berbola tadi menjadi lebih perlahan. Dan apabila gerakan berbola tadi menjadi lebih perlahan, maka dia akan mengambil masa yang lebih lama lah untuk sampai ke bawah. Okey, macam itulah dia punya penerangan dia. Cikgu, Ya. arus pusat tu sama macam arus aruhan tu. Arus pusat tu kan kita tengok sebelum ni, arus pusat tu disebabkan berlaku kerana arah perubahan medan magnet yang sentiasa berubah-ubah kan. Ingat tak yang sebelum ni? Tengok yang nota yang berkaitan dengan penggunaan arus pusat dalam induction tu. Dalam dapur induction. Dalam dapur tu. Okay, terima kasih cikgu. Cikgu. Ya. Kalau jawapan tadi cikgu, sampai yang diterangkan berbola yang masa dia lebih panjang tu je kiranya tak dapat wakahat tu. Sebab sekarang ni dia bergantung, sebab dalam soalan awak ni dia tak nyatakan berapa dia punya markah kan. Sebab satu suruh reka bentuk je, reka bentuk satu aktiviti. Okey, kat sini kita dah reka bentuk dah. Okey, sama macam awak jawab soalan PT3 lah, ada gambar rajah kan, kemudian apa yang awak buat, betul tak? Soalan kebat kan, soalan kebat dalam PT3. Lebih kurang lah ni. Sains PT3. Okey, soalan yang ke-6. Rajah 5 menunjukkan satu bongkah kayu. Najiha ke tu? Tak tutup mic tu. Okey, rajah 5 menunjukkan satu bongkah kayu dengan sebatang magnet bar diikat di atasnya menggelongsor dalam satu pecutan menuruni landasan licin. Okey, landasan licin ada magnet, ada bongkar. So maksudnya nanti bongkar dengan magnet ni dia akan bergeraklah ke bawah. Okey. So tengok sekarang ni switch ni terbuka. Okey, kalau switch terbuka dia tak ada apa-apa pun berlaku. Tapi kalau switch tertutup, dia ada sesuatu kesan yang akan wujud. Okey, apabila bongkar itu tiba di tanda X, okey, pada landasan switch dihidupkan. Okey, apakah yang dihasilkan pada solenoid itu? Okey, apa yang dihasilkan pada solenoid? Okey, jawapan kat situ adalah arus aruhan. Okey, apakah yang dihasilkan pada solenoid? Arus aruhan. Kenapa berlaku arus aruhan? Sebab sekarang ni solenoid ni dah jadi lentalan lengkap. Kat sini ada magnet kan. Berlaku apa? Berlaku perubahan flux lah. Jelaskan gerakan kenapa berlaku arus aruhan. Minyak A. Arus aruhan, apa yang berlaku? Apa yang dihasilkan? Arus aruhan. Arus aruhan dihasilkan.
Okey, kenapa? Jelaskan jawapan. Dan gerakan magnet bar mendekati solenoid. Okey. Berlaku perubahan flux magnet. Okey. Berlaku perubahan flux magnet ataupun gerakan magnet bar mendekati solenoid, pemotongan garis-garis medan magnet berlaku. Okey, berlaku perubahan flux magnet, DGE aruhan dihasilkan. Cikgu, kalau Ya. yang uji aruhan dihasilkan tu, dia kira belum menjawab soalan ke cikgu? Macam mana? Kalau tak cakap yang DGE aruhan dihasilkan. Sebab kita dah cakap lah kat situ, arus aruhan tu kan. Ni nak memperkukuhkan lagi lah, nak memperkukuhkan jawapan. Ya. Okay, sebab apa? Sebab DGE aruhan tu lah yang akan menghasilkan arus aruhan. Ada DGE, ada arus. Okey, B. Terangkan gerakan bongkar itu selepas switch dihidupkan. Kalau switch dihidupkan, apa yang berlaku kepada gerakan tu? Switch dihidupkan, apa berlaku kepada gerakan? Gerakan akan perlahan. Gerakan bongkar menjadi perlahan atau gerakan bongkar mengalami satunya pecutan. Terangkan gerakan bongkar itu selepas switch dihidupkan. Gerakan menjadi perlahan. Perlahan atau nyah pecutan. Okay. Kenapa? Kenapa? Sebab apa? Ini cerita kenapa dia jadi perlahan tu kena kembali semula kepada hukum Lenz. Menyatakan hukum Lenz. Berdasarkan kepada hukum Lenz, arus aruhan dalam solenoid menghasilkan kutub magnet di hujung solenoid yang sama dengan kutub magnet ataupun apa yang kita belajar tadi lah. Arus aruhan yang dihasilkan sentiasa menentang arah perubahan flux magnet. Pun boleh. Jelaskan apa yang dinyatakan dalam hukum Lenz. Okey, C. Berdasarkan jawapan anda di 6A dan 6B, bincangkan keberkesanan pemberikan elektromagnet dalam menghentikan objek yang bergerak. Okey, apa keberkesanan? Sebab apa, Ustaz? Sebab apa? Dalam 6A dengan 6B ni, okey, ni salah satu kaedah untuk kita memberhentikan salah satu kaedah untuk kita memberhentikan objek yang bergerak. Faham ke tak? Objek yang bergerak kita boleh berhentikan dengan kaedah menggunakan hukum Lenz ni. Hukum Lenz ni kita boleh gunakan. Ya. So, apa tadi? Sebab kalau kita tengok tadi magnet ni bergerak sampai ke bawah, kemudian switch ditutup, apa berlaku kepada gerakan magnet tadi? Gerakan magnet tadi akan mengalami nyah pecutan. Okay, kalau magnet ataupun solenoid ni bilangan lilitan banyak, magnet ni dia boleh berhenti. Okey. So, apa keberkesanan pemberikan elektromagnet ni? Okay, pertama, dia tidak perlukan tindakan manusia untuk mengaktifkan proses pemberikan. Manusia tak payah tekan brake, dia boleh berhenti sendiri dengan hanya ada magnet dan juga solenoid. Okey, yang kedua, dia tak perlu kepada bekalan elektrik. Sebab apa tak perlu kepada bekalan elektrik? Tengok kes dalam litar ni, ada tak sumber kuasa? Tak ada pun sumber kuasa, tapi dia boleh memperlahankan gerakan magnet. Okey, yang ketiga,
Magnitude daya membreak dikawal oleh faktor seperti kekuatan magnet dan juga bilangan lilitan solenoid. Yang merupakan faktor yang boleh ditetapkan semasa pembinaan sistem. Ya, ni boleh ni. Buat apa? Inovasi dan sebagainya lah kan. Ramai ahli-ahli inovasi dalam ni boleh buat. Itu antara keberkesanan lah. Pertama, dia tak perlukan tindakan manusia untuk membreak. Yang kedua, dia tak perlu pun kepada bekalan kuasa untuk hasilkan daya membreak. Yang ketiga tadi, kekuatan ataupun daya nak break tu dia bergantung kepada faktor-faktor seperti kekuatan magnet, bilangan lilitan, itu faktor dia. Itu semua benda yang kita boleh buat semasa kita membina sistem pembreakan elektromagnet. Ni mungkin dalam kenderaan-kenderaan yang canggih sekarang ni macam kereta api yang laju kan, pembreakannya berdasarkan kepada kaedah ni. Tengok kereta api laju yang tidak dikawal oleh manusia kan. Inilah benda yang digunakan. Okay, soalan nombor 7. Sikit lagi nak habis ni. Sikit lagi. Okay, rajah 6 menunjukkan sebuah transformer dengan sebuah mental determinant output. Okay, ni input. Okay, output. Okay. So dekat input dia akan gunakan apa ni? Arus ulang alik. Dalam transformer mesti guna arus ulang alik. Boleh tak ni? Okay. Sekarang nak maklumat yang diberikan adalah VP, IP, IS dengan VS. Okey. Hitung nilai IS. Sama macam soalan nombor 4 tadi. Okay, sama dengan soalan nombor 4. B, apakah anggapan yang anda buat untuk perhitungan 7A? Sama jawapan macam nombor 4 tadi. Okey, so A kita kira je lah kan. VPIP sama dengan VSI, IS. Kita nak cari IS sama dengan VPIP sama dengan VS. Masukkan nilai 240 darab dengan 0.125 bahagi dengan 12 volt. So dapat nilai arus. Arusnya adalah bersamaan dengan 2.5 ampere. 2.5 ampere. Okey, so apakah anggapan? Anggapan macam tadilah. Transformer unggul. Okey, sama je jawapan, cuma bentuk soalan yang tadi tak ada rajah, yang sekarang ada rajah. Itu je beza dia. Okey, soalan nombor 8. Seorang murid mengkaji operasi sebuah transformer dengan mengumpul data seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7. Hitung kecekapan transformer itu dan cadangkan penambahbaikan kepada reka bentuk transformer untuk meningkatkan kecekapan. Pertama, suruh hitung kecekapan transformer. Okey. Rumus kecekapan sama dengan power output per power input. Betul? Darab dengan 100%. Okey, power output kita tengok kepada yang secondary. Ini power output. Ini power input. So kira sahajalah. 48 darab dengan 0.6 bahagi dengan 12 darab dengan 4. So dapat berapa? Darab 100. Okey, berapa lagi jawapan? 60%. 60%. Itu kecekapan dia, 60%. Oops. Okey, dan seterusnya cadangkan penambahbaikan. Bagaimana kita nak tambahkan kecekapan? Sekarang ni kita tengok dia punya lilitan ni jauh-jauh, betul? Betul tak? Gegulung primer dengan gegulung sekunder ni kedudukan dia jauh. Dia akan menyebabkan apa? Berlaku kebocoran flux. Betul tak? Betul. Okey, jadi macam mana kita nak mengurangkan kebocoran flux? Dekatkan. Pertama apa yang kita nampak? Berlaku kebocoran flux. Bagaimana kita nak mengurangkan kebocoran flux?
lilitkan Lilitkan gegelung gegelung. sekunder. Lilitkan gegelung sekunder. Oh, ejaan pun dah banyak salah dah. Gegelung sekunder di atas gegelung primer. Okey, itu yang kita nampak. Yang kedua apa yang kita nampak ni? Kita nampak apa? Dia guna blok pejal Blok besi. besi. Blok pejal besi yang dia guna. Sepatutnya kita nak meningkatkan kecekapan, kita guna apa? Teras besi lembut lamina. Teras besi lembut berlamina. Berlamina. Okey, teras besi lembut pun teras besi lembut satu. Teras besi lembut ni untuk apa? Mengurangkan histeresis. Teras besi lembut berlamina. Ni untuk mengurangkan histeresis. Kalau berlamina ni untuk mengurangkan arus pusar. So dua dah kat situ kan. Jadi blok pejal besi ditukar kepada teras besi lembut berlamina. So habis nombor 8, nombor 9. Cabaran abad ke-21. Darjah 8 menunjukkan reka bentuk sebuah motor arus terus ringkas. Okey, motor arus terus. Dia beri kita motor arus terus boleh dia menghasilkan daya memutar sebuah cakera yang dipasang pada ganda motor. Seorang murid yang membina motor mengikut reka bentuk ini membuat pemerhatian seperti berikut. Laju putaran perlahan. Laju putaran cakera tak dapat dikawal. Putaran cakera tak lancar. Sel kering kehilangan kuasa dalam masa yang singkat. Okey, ni masalah-masalah yang dia nampak. Okey, kaji reka bentuk motor itu dan cadangkan penambahbaikan reka bentuk yang dapat mengatasi kelemahan yang dikenal pasti oleh murid. Okey. Yang ni soalan reka cipta soalan reka cipta. Soalan aras paling tinggi lah yang perlu awak jawab. Jadi bagaimana untuk kita membuat mereka cipta berdasarkan kepada pengetahuan fizik yang kita dah ada. Okey. Ni cadangan jawapan dia. Okey, bagaimana untuk meningkatkan putaran laju? Laju putaran perlahan. Jadi masalah untuk laju putaran yang perlahan, cadangannya apa? Tambahkan bilangan lilitan gegelung. Kenapa kita tambah bilangan lilitan? Untuk meningkatkan daya. Meningkatkan daya ke atas gegelung. Sebab kita apa? Laju nak tambahkan laju putaran. Tambah lilitan maka dia akan menambahkan magnitud daya. Yang kedua, kita boleh gunakan magnet kekal yang lebih kuat. Kalau kita tengok kat sini mana gegelung. Tengok kat sini gegelung. Gegelung satu lilitan. Gegelung satu lilitan. Okey. Jadi kita tambah bilangan tambah bilangan lilitan tu. So bila tambah bilangan lilitan, dia akan menyebabkan daya akan bertambah. Okey, yang kedua, gunakan magnet kekal yang lebih kuat. Yang ketiga, guna dawai kupram. Sebab apa guna dawai kupram? Dawai kupram rintangannya rendah. Okey, so apabila rintangan rendah, apa yang akan dapat dihasilkan? Arus yang mengalir akan bertambah. So semua tu, yang ketiga-tiga yang kita tengok kat sini adalah faktor-faktor untuk menambah magnitud daya bagi konduktor pembawa arus dalam medan magnet. Okey, ini yang diberikan tadi. Okey. Yang kedua, masalahnya adalah laju putaran cakera tak dapat dikawal. Apa nak buat? Pasang rheostat di dalam litar. Kenapa? Rheostat ni fungsinya adalah untuk kawal arus. So arus dalam gegelung boleh dilaraskan. Dengan itu magnitud daya yang memutar gegelung boleh dikawal. Seterusnya laju putaran dapat dikawal. Okey, masalah yang ketiga tadi apa? Putaran cakera tidak lancar. Jadi apa nak buat? Sediakan 4 set gegelung yang dililit pada teras besi lembut dan komutator 8 bahagian. Apa yang berlaku? Gegelung mengalami jumlah daya yang lebih seragam. So macam ada 4 set gegelung yang dia nak guna.
Okay, yang terakhir, sekering cepat kehilangan kuasa. Dia sambunglah sel bateri tadi secara selari. Dia suruh sambung secara selari. Okay, supaya apa? Jumlah rintangan dalam sekering, jumlah rintangan dalam. Jumlah rintangan dalam. Internal resistance, jumlah rintangan dalam. Bagi sel kering tersebut dapat dikurangkan. Okay, ini antara cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan berdasarkan kepada situasi soalan. Baik, sahaja perbincangan kita untuk kelas hari ini. Ada apa-apa persoalan nak ditanya?